Untuk proses elektrolisis air, kalau dalam makmal kita akan setting macam ni lah. Kita ada power supply. Power supply itu dia ada positif dan ada negatif. Jadi yang positif kita panggil sebagai anode. Dan yang positif kita panggil terminal positif, kita panggil sebagai kathod. Okey. Jadi ada satu wayar, anode ini akan kita sambung masuk ke dalam ni. Okey. Dalam ini kita letakkan ini adalah elektrod yang diperbuat daripada karbon. Karbon yang macam pensel punya tulis tu kan, yang warna hitam tu. Macam arang tu. Okey. Dan di kathod wayar ni kita akan sambung masuk. Ini adalah air Air campur dengan beberapa asid. Beberapa titis asid. Yang dalam contoh ini adalah asid sulfurik. Yang dalam contoh buku teks asid hidroklorik. Mana-mana pun boleh. Okey, jadi air campur asid dia letak dalam ni. Ini kita panggil sebagai elektrolit. Okey. Jadi daripada kathod, wayar kathod warna merah ni kita terus sambung masuk ke dalam air ni. Ini kita panggil elektrod juga. Jadi ini adalah anode, kathod, okey, K Ini dia bersambung daripada yang negatif. Ya, ini adalah yang positif. Okey. Awak nak tahu positif negatif ni, awak tengok daripada ni lah wayar dia ni sambung. Okey, kalau dalam gambar rajah diagram ni, okey, biasanya bateri dia sudah label ini adalah positif, ini adalah negatif. Jadi bila ini adalah terminal positif, dia sambung. Jadi itu sebabnya yang positif ni anode kita namakan dia, yang ini terminal positif, kita namakan dia anode. Ni sini ni, ini elektrod ni. Elektrod ni kita panggil anode. Okey, dan yang ini adalah kathod. Yang tu yang saya nak awak tahu dulu. Okey, ini adalah elektrolit, macam saya gambar saat ni. Okay, elektrolit, air campur dengan asid. Kemudian kita pun on. Kita on power. Kita tengok apa yang akan terjadi. Mula-mula sebelum dia setting eksperimen, memang bila kita terlangkupkan tabung uji, air dia, paras dia sama saja. Sama saja. Selepas kita on elektrik, dia akan keluar gelembung udara. Sekejap kita zoom ni. Dia akan keluar gelembung udara ni daripada elektrod. Pun sama, kiri kanan sama. Elektrod, anode, kathod, dia akan keluar gelembung udara. Jadi gelembung udara inilah yang ada hidrogen dan oksigen. Tapi yang mana satu hidrogen, yang mana satu oksigen? Okey, cara dia nak tahu, saya gunakan satu ayat ni adalah anak orang katok hantu. Anak orang katok hantu. Bukan hantu katok anak orang. Okey. Jadi A ni adalah anode. O adalah oksigen. K adalah katot. H hantu adalah hidrogen. Jadi, bila kita jumpa gambar ini, kita terus tahu. Bila awak dah tahu ini adalah anode, hasilnya DP mesti adalah oksigen. Bila ini adalah kathod, hasilnya mestilah hidrogen. Itu. Okey. Jadi kalau awak okey, selepas daripada tu, kenapa dia jadi dok sama tinggi? Apa dok sama tinggi? Sebab kita belajar dah tadi. Kita belajar dah tak ni.
nisbah antara dalam satu molekul air ada 2 hidrogen dan 1 oksigen. Jadi ini memang logik lah. Kalau H2O maksudnya hidrogen nisbah dia 2, oksigen nisbah dia 1. Jadi tu awak boleh tengok. Dia 1 bahagian, hidrogen 2 bahagian. Ini dalam ni adalah gas. Gas. Okey. Jadi boleh setakat tu. Dan akhir sekali adalah macam mana kita nak buktikan yang gas pada P adalah oksigen dan gas pada Q adalah hidrogen. Macam mana nak buktikan? Okey, ni saya ulang tadilah. Dia ada gelembung udara, gelembung gas terbebas di kedua-dua elektrod. Alright, macam mana mahu menguji kehadiran gas di P dan di Q? Okey, kalau ni sebenarnya dia menggunakan ujian 1. Guna kayu uji berbara. Okay, awak tengok mula-mula pada gambar tu, masa dia sebelum masuk dalam lubang, kayu tu tak nyala pun. Jadi dia berbara saja. Okay, jadi lepas dia buat masuk dalam balang yang ada gas tadi, tak tahu ni gas di P ke Q ke. Okay, ni saya ambil yang gas di P dululah. Okay, gas di P. Jadi guna kayu uji berbara, apa yang akan berlaku? Kayu uji menyala. Jadi kayu uji berbara menyebabkan daripada kayu uji berbara menjadi menyala. Ini adalah untuk ujian gas oksigen. Okey. Jadi itu adalah ujian untuk DP. Jadi kita tengok kepada gas DQ. DQ dia buat ujian macam mana? Awak tengok dulu gambar. Okey. Kalau DQ dia gunakan kayu uji menyala. Kan dia nyala api dah tu kan. Okay, jadi dia bila dia pergi dekat tabung uji yang ada gas Q iaitu hidrogen. Okay, kayu uji bukan kayu uji, ia akan menghasilkan. Eraser dulu. Okay, jadi akan menghasilkan bunyi pop. Maksudnya dia meletup sikit. Dia meletup. Awak tengok sini. Dia punya sambaran api tu, api dia tu bunyi pop gitu. Okey. Jadi ini adalah cara untuk menguji kehadiran gas hidrogen. Awak salin ayat ni. Okey, jadi setakat tu dulu untuk kelas kita pada hari ini. Kita akan sambung lagi pada kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.